A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9 bawah sekali. Kita baru masuk kepada bab 2, iaitu perkembangan ilmu tauhid atau ilmu aqaid daripada zaman Nabi dulu sampailah sehari ini. Itulah. Jadi ada beberapa tahap perkembangannya. Yang pertama tu zaman Rasulullah SAW bermula daripada tahun 622 Masihi hingga 632 Masihi, iaitu 10 tahun. Lepas tu yang peringkat yang kedua ialah zaman Khulafaur Rasyidin daripada tahun 633 sampai 661, iaitu daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian tahap yang ketiga iaitu akidah di zaman kerajaan Bani Umayyah, yang dimulakan oleh cucu cicit Bani Umayyah. Maka dipanggil kerajaan Bani Umayyah. Daripada tahun 661 sampailah 750, di zaman tu. Kemudian yang kita nak baca malam pagi ni ialah akidah zaman Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ni ialah satu kerajaan daripada keturunan anak-anak bapa saudara Nabi kita, iaitu Abbas. Jadi Abbas ni ramai anak dia, antaranya Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Jadi daripada cucu cicit Sayyidina Abbas inilah melahirkan di kerajaan Bani Abbasiyah. Bani itu mana keturunan lah. Kerajaan keturunan Bani Abbasiyah daripada tahun 750 Masihi sampailah 1258 Masihi. Lama dah. Hari ini 2022 Masihi. Kan? Ini masih lagi dalam ratusan tahun. Okey. Jadi macam mana perkembangan di zaman Abbasiyah ni? Di bawah tu dia kata, oleh kerana di pemerintahan Islam zaman kerajaan Abbasiyah bertambah kuasa, bertambah luas, iaitu meliputi wilayah-wilayah Parsi, Rom, serta ramai pula orang-orang ajam atau bukan Arab yang telah memeluk Islam. Maka umat Islam terpaksa menghadapi berbagai-bagai kepercayaan yang salah. Zaman Abbasiyah ni, oleh sebab negara Islam tu telah berkembang luas, Rom, Parsi, dan sampailah ke Laut Mediterranean semua dah, dan ke timur sampai ke Iran, Afghanistan, India telah mula berkembang, dan dah sampai pun ke China pun dah sampai. Pasal masa Nabi hidup dah ada utusan waktu kita pergi ke China. Jadi Islam dah berkembang. Jadi bila berkembang, ramailah orang-orang yang asalnya bukan Islam masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kadang-kadang dia membawa kepercayaan dia sebelum masuk Islam. Jadi bila dia bawa masuk tu, jadi takut-takut berlakulah kesamaran. Ini pegangan Islam ke bukan? Jadi bila berlaku macam tu, maka penulisan kitab tauhid ni kenalah
dimulakan. Macam itu maksud dia. Kalau tidak, dia akan bercampur aduk yang benar dan yang tidak benar. Itu maksud dia. Dia maksud pula datang daripada bekas-bekas penghasut agama Majusi, Brahman dan lain-lain lagi. Brahman ni Hindu lah. Majusi ni orang yang menyembah api. Bila Majusi maknanya agama yang menyembah api. Siapa dia? Tu banyak lah. Menyembah api macam Buddha. Dia gunakan api. Okey. Jadi Brahman ni pula Hindu pula. Kalau kita baca sejarah Hindu tu, jumpalah. Jadi bila dah Hindu dah masuk, Majusi dah masuk, ada kepercayaan dah masuklah dalam Islam. Sekarang umpama sekarang ni, pahaman Hindu ni memang dah ada dalam kelompok kita orang Melayu. Contohnya, kalau kita ada pandang pokok kayu, contohlah pokok kayu tu, kita bukan pokok kayu tu, itu adalah biji benih asalnya. Dia kata pokok kita nampak besar, asalnya adalah biji benih kecil je. Lepas tu dia akan tumbuh, membesar, jadilah pokok kayu. Jadi itu sebenarnya adalah biji benih, kata dia. Pasal apa? Dia punya fahaman dia, mana Tuhan dia dulu berubah. Brahman tu berubah daripada Brahman menjadi manusia, lelaki dan perempuan. Dia kahwin, dapat anak. Jadi anak-anak itu adalah anak-anak yang baik. Itu sebab orang Hindu ni ada pula dia punya apa? Kasta-kasta dia. Yang baik tu memang baik betul. Tak boleh campur dengan yang tak golongan paria apa semua ni. Kerja di pejabat kerajaan pun sama juga. Orang yang paria-parian ni tak layak menjawab jawatan yang baik-baik. Begitulah. Lepas tu Brahman tadi telah menjadi pula lembu. Kepercayaan dia lah. Kita tak salah percaya lah. Dia lembu. Jadi lembu jantan dan lembu betina. Dia kahwin dan adalah keturunan lembu. Sebab tu dia betul-betul menghormati lembu. Pasal itu adalah jelmaan daripada Tuhan mereka. Macam itulah. Sebab tu dia tak makan daging lembu. Okey, susu dia makan. Lembu dia tak makan. Tapi hari ni tak tahulah dia dah makan ke tak tahulah. Pasal mungkin dia juga murtad pula daripada tu. Adalah sedap-sedap daging lembu pula tak makan. Bodoh sangat kan? Macam itulah. Jadi pemikiran dia pun dah macam-macam. Itulah. Bila pahaman tu dah masuk dalam Islam, sampai ini pun orang Islam ada. Di kampung-kampung masih orang tua kan ada pakai faham macam ni. Ataupun ada pahaman Kristian. Okey. Itu memang terdedah pada kita lah. Tapi kita ni adalah ulama-ulama yang menyedarkan kita taklah terperangkap dengan puak-puak inilah. Ini pasal kita ada di kitab-kitab ni lah. Ada dah penulisan kitab tauhid dan ini semua akan menyedarkan kita. Macam ni disebut sejarah dia. Jadi kita dah lama melalui beberapa tahap ni, memang kita dah sedar. Jadi kita berhati-hatilah. Kalau ada pahaman yang lain macam kan, kita jaga-jagalah. Jadi dunia akhir zaman ni lagi teruk. Imam Ghazali kata, wa amruddini mutaraji'un. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Mana pekerjaan agama hari ni, itu zaman dia dulu, 1000 tahun dulu. Mutaraji' itu mana dah kelam kabut. Kelam kabut maksud kita lah. Jadi berbalik-balik. Di mutaraji' itu dia perkataan raja'ah balik. Jadi berbalik-balik. Sinilah jadi macam-macam. Kelam kabut. Zaman Imam Ghazali 1000 tahun dulu. Hari ni dah 1000 tahun dulu. Jadi hari ni macam mana? Dunia pergi dah akhir zaman. Lagilah tu. Nabi pun kata akidah umat Islam akhir zaman ni terbagi kepada 73. Yang betul dia satu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itu yang dia disebut oleh Nabi. Tapi kita pula orang Islam ni, dia sebut je ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia pun tak faham apa itu ahli sunnah wal jamaah. Macam mana fahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu sekarang kita tak belajar. Dengan ujung telinga je. Jadi kita pun samalah kelang kabut jadi. Sebab ilmu tauhid ni penting sangat diajar. Tu maksud dia lah. Kalau tidak, kita akan terdedah. Dengan yang demikian, lahirlah tokoh-tokoh Islam dan dalam bidang ilmu aqaid menentang akidah yang salah itu, di samping menegakkan akidah Islam yang sebenar. Mereka membawa keterangan bukan sahaja daripada Al-Quran dan hadis dan daripada dalil dan akal dan logik, untuk mempertahankan kemurnian akidah Islam tu. Maka Tuhan lahirkanlah tokoh-tokoh untuk menolak semua fahaman-fahaman yang tak betul ni. Itulah sebab tu Tuhan biasanya tiap-tiap 100 tahun Tuhan jadikan seorang orang hebat sebagai mujaddid. Mujaddid mana membetulkan balik mana-mana ilmu Islam yang dah jadi rosakkan keadaan oleh keadaan tadi, dibetulkan balik. Macam itulah. Sekarang ni kita tak tahulah siapa mujaddid sekarang ni. Sama je dah nampak dia. Macam itulah. Hari ni tokoh betul-betul tak adalah, agak sengil lahirlah Imam Mahdi besok. Mungkin itu adalah mujaddid yang terakhir. Okey. Perkembangan ilmu aqaid di zaman ini sangat pesat sekali. Kitab yang dikarang oleh ulama Islam bertambah banyak dan terus maju dalam berbagai bidang dan bahasa, kerana ilmu ini telah pun diwajibkan di waktu permulaan Islam lagi, kemudian dipelajari dan dikaji oleh umat Islam daripada semasa ke semasa, dan dianggap satu cabang ilmu yang terpenting yang dipelajari secara khusus oleh umat Islam, sehingga diwujudkan Fakulti Usuluddin, Universiti Islam. Malah ilmu ini menjadi fardu ain ke atas orang-orang Islam mempelajari dan mengetahuinya. Itulah sehingga tubuh universiti. Dalam universiti itu diwujudkan fakulti pengaji Islam, dan dalam fakulti itu adalah bagian Usuluddin. Okey. Halo. Islam. Ya. Nanti saya telefon dia. Okey. 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 Ada universiti, dan dalam universiti itu ada banyak fakulti. Dalam fakulti pula fakulti pengajian Islam. Dalam fakulti pengajian Islam itu tak banyak, ada bagian Usuluddin, ada bagian syariat, ada bagian dakwah kepimpinan, ada bagian bahasa Arab dan berbagai-bagai lagi lah. Tujuannya supaya seorang tu bila masuk bidang ni, dia betul-betul alim dalam bidang tauhid, alim dalam bidang fiqh, alim dalam bahasa Arab. Pasal untuk membantu pelajar-pelajar ni mahir dalam bidang ilmu yang dia belajar. Jadi bila dia balik ke masyarakat, mudah-mudahan dia akan betulkan balik mana-mana fahaman isma-isma yang tak betul dalam masyarakat. Tapi kalau dah terlampau teruk tu kan, macam hari ni sebenarnya
amat teruk. Tapi kita ni tak berapa peka dengan apa yang berlaku di keliling kita, sebab tu kita tak nampak. Sebenarnya kalau anda peka dengan suasana persekitaran kita, memanglah teruk sangat. Macam itulah. Jadi apa nak buat? Mana pada saya senanglah, kita jaga diri kita. Itu ya. Janganlah akidah kita tersilap. Kalau boleh yang dalam YouTube tu kan, yang fahaman yang tak betul-betul banyak tu, jangan baca pun. Bila baca kita jadi confused. Kalau confused kita dah mana nak ikut. Dah susah kita. Nak kena cari pula satu orang pula nak menjelaskan. Tanya pula orang tu fahaman sama pula macam orang yang dalam YouTube tu pula. Langsung kita sesat habislah. Kan keliling kita macam-macam. Okey. Jadi itu berhati-hati, awas-awaslah. Inilah tauhid. Pasal apa? Kalau tauhid ini dia tak betul, yang lain-lain tu semua habis, rosak. Semayanglah, puasalah, poilah haji 10 kali, tak jadi. Kalau tauhid kita silap, habis. Kunci dia tauhid. Okey, sikit dia silap habis. Macam Wahabi, dia kata Tuhan tu berjisim. Itu dah habis lah. Mana berjisim tu dah serupa macam sekali yang baru. Dah salah. Itu maksud dia. Jadi berhati-hatilah tu. Okey. Kemudian itulah perkembangan sampai zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Zaman kerajaan Abbasiyah ni sebenarnya zaman perkembangan ilmu Islam. Ramai tokoh-tokoh Islam yang lahir pada zaman ini. Macam itulah. Dari sudut fiqah dia, dari sudut tauhid dia, dari sudut tasawuf dia, ramai. Tinggal lagi benda tu kadang-kadang tak sampai ke tempat kita ni. Dia hanya banyak di negeri Arab. Situ yang berkembang. Jadi mana-mana orang tempat kita, orang Malaysia ni yang pergi belajar ke ni Mesir masa dulu, orang itulah yang bawa balik ke Malaysia ni. Itulah yang bercakap di sini. Lepas tu dia yang balik dia belajar daripada Arab tu, banyaknya orang belah utara Malaysia ni. Orang petani, orang Siam, orang Kelantan, orang Kedah. Dia banyak bernaung di sana, belajar di sana. Sebab tu dia balik, dia buka pondok-pondok. Maka banyaklah pondok-pondok di Terengganu, di Kelantan, di Kedah dan di Petani, Thailand. Di belah bawah ni boleh kurang sangat pondok. Boleh macam di Sembilan, orang pun tak tahu ada pondok tak pondok di Sembilan zaman tu. Yang ada pondok masa tu, pondok Tuan Haji Muhammad di Kuala Jempul. Itu yang ada. Itu lebih tumbuh kepada fiqah. Itulah masa tu. Tauhid dalam tu lah duduk dia. Tasawuf hampir tiada. Satu. Masa berjalan lah. Sekarang ni dah tak ada pondok entah mana apa, entah mana. Dulu kalau di sebelah Jempol tu, kalau ada kematian kan, memang sembahyang jenazah ni beribu, bukan beratus. Kata mati di mana, di Serting. Datang jenazah tu bukan di Serting saja, daripada Kuala Jempol, daripada Batu Kiki, daripada Padang Lebar yang dengar, semua datang. Masa tu, hari ni tak ada dah. Bila orang mati yang ada kan Imam Bilal sikit. Lepas tu sesiapa yang keliling-keliling tu. Kadang-kadang ada pula datang tapi tak sembahyang pula. Aduh, keadaan sekarang. Jadi semua ni keadaan merisaukan. Memang tak ada orang. Zaman saya kecil-kecil pun, remaja pun dah mula orang tak ada dah. Sembahyang jenazah ni. Macam itulah. Contohnya lah, masa saya belajar dulu di SUMT ni, masa tu di Istana Besar Seri Menanti tu. Bila ada kematian di Kuala Pilah, mata tu. Yang jadi Bilal dengan Imam dengan Bilal lah jemaah dia. 2 orang je, 3 orang macam tu lah jenazah. Siang betul. Jadi saya ni dia sekolah agama kat Tugas Nanti tu, dia orang sewa lah bas bawa budak-budak ni pergi sembahyang jenazah.
Kita ni pergilah sembahyang jenazah, orang suruh kan. Tapi budak-budak ni sembahyang jenazah saya cakap yang penting duit tu. Kan bila lepas kita sembahyang kan RM5 seorang. Masa tu RM5 naik moyang besar tu. Kalau gajur pula mati kan, merah dah PF. Ada lah elok kalau gajur mati bulan elok ni kan. Zaman tu, zaman saya kecil-kecil. Itu keadaan lah, keadaan. Hari ni tak tahulah. Itulah. Tapi yang hari ni pula kalau di kawasan bandar ni kalau orang mati ramai orang sembahyang. Di kesedaran di bandar, di kampung dah tak ada lah. Kenapa? Tak tahulah saya. Dulu di kampung ramai, kan di bandar pula ramai. Wallahu alam. Adalah hikmah tu. Islam tu dah pergi ke bandar. Dan kita pun dah ada orang kampung, semua dah duduk di bandar kan? Duduk di bandar. Di kata-kata tamu. Dan itulah dia orang pun. Macam itulah. Okey. Kemudian berkembanglah Islam, maka lahirlah berbagai-bagai mazhab dalam bidang akidah ni. Kalau dalam fiqh adalah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, kan? Tapi dalam Islam pula, dalam tauhid pula ada juga berbagai-bagai mazhab. Antaranya di sini disebut ada berbagai-bagai aliran mazhab yang lahir dalam ilmu ini, di antaranya yang pertama mazhab Qadariyah. Nama dia Qadariyah. Yang kedua dipanggil mazhab Jabariyah. Yang ketiga dipanggil mazhab Murji'ah. Yang keempat dipanggil mazhab Mu'tazilah. Dan yang kelima dipanggil mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fiqh, dalam tauhid, inilah mazhab dia. Ada dipanggil Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5 ni yang betul satu je. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kena duduk situ lah. Patut kita punya ism kita, kefahaman kita kena di situ. Tapi kita pun kelabu je. Hari ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Tapi kita pun tak tahu, tak dapat nak jelaskan apa fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ini, tentang itu dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Yang ramai Mu'tazilah salah. Yang ramai hari ni dalam masyarakat kita Islam ni kan ialah Mu'tazilah. Mungkin termasuk kita juga. Bukan mungkin lagi. Memang itulah lalu kita pegang Mu'tazilah. Jabariyah ni mungkin kurang sikit. Ada. Qadariyah ni sama macam Mu'tazilah. Murji'ah ni kurang sikit macam itulah. Tapi paling ramai Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni adalah satu mazhab dalam akidah kita yang salah. Jadi apa itu Mu'tazilah? Jadi Mu'tazilah ni dalam bahasa Arab ni ialah orang yang mengasingkan diri. Mu'tazilah maknanya orang yang mengasing diri. Itu maksud dia. Murji'ah ni orang yang mengharap. Maknalah Jabariyah ni orang yang seolah-olah dipaksa. Qadariyah ni hanya menunggu ketentuan sahaja. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Jadi berbagai-bagai kita fahaman kita macam itulah ni. Okey, yang betul satu je Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita nak jelaskanlah apa itu dikata mazhab Qadariyah. Okey. Mazhab Qadariyah. Qadariyah ni ialah daripada perkataan qadar. Qadar ni ketentuan. Maknanya Qadariyah. Macam kita ada dalam ilmu tauhid kita perkataan qada dan qadar. Kan? Kata qada dan qadar. Jadi qada tu di pendapat tauhid ni ramai katakan benda yang dah terjadi. Qadar adalah penentuan Allah Ta'ala di azali. Itu makna saya qadar, ketentuan daripada Allah
Itu kita panggil qadar Tuhan. Jadi kita dah ada faham tu, qada dan qadar adalah daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita faham lah. Macam pagi ni kita berkuliah. Bukan tiba-tiba jadi kuliah sebenarnya. Ketentuan untuk wujudkan kuliah pagi ni dah ada di azali. Dah ada dalam ketentuan Allah Ta'ala. Dipanggil qadar tadi. Pagi ni dia punya qada dia, pelaksanaan dia. Macam itulah. Jadi kita ada qadar dan ada qada. Ada pula orang terjemah qada tu di azali, qadar yang pelaksanaan dia. Lebih kurang makna dia bukan sama lah. Jadi qada dan qadar. Sekarang ni memang dah ada dah. Ini jadinya kuliah pagi ni sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Tu ada tu. Qadar tadi kehendak, ketentuan juga. Qada tu hukum dia dah jadi. Memang inilah yang dimaksudkan. Okey, dan kita mesti yakin. Yakin apa tu? Ini kita hanya ada usaha ikhtiar saja. Yang menentukan ada tak ada pagi ni Allah. Itulah. Kehadiran pun sama juga. Allah tentukan. Ada orang dia semalam dia nak hadir sangat pagi ni. Tiba-tiba pagi ni tak dapat hadir. Kerana tiba-tiba ada satu perkara berlaku pula, ini itu dan ini sebagainya, tak jadi hadir. Itu ketentuan lah. Ada orang tu dia tak ada fikir nak hadir pagi ni. Dia ada hal. Tiba-tiba hal tak jadi, hadir ke masjid surau ni. Inilah ketentuan dia. Jadi kita mesti ingat ini semua adalah ketentuan Allah dan kita terimalah seadanya, redalah. Itu maksudnya. Jadi yang mengarahkan kita ni Allah. Kalau kita kata ini dead ni, itu tak boleh. Itu Mu'tazilah. Tenangnya. Kita naklah berfikir daripada sudut sisi Allah Ta'ala. Kita sikit ada usaha ikhtiar saja. Ketentuan lain semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makna qadariyah. Sini apa makna dia? Iaitu sebuah mazhab yang muncul di Basrah. Berikutan timbulnya perbincangan hebat orang Islam mengenai masalah qadar dan qada. Nama mazhab ini diambil daripada perkataan Al-Qadru. Kerana mereka mengatakan segala kerja manusia itu terjadi dengan kehendak dan kuasanya sendiri. Nampak? Bukan kuasa Allah Ta'ala. Dan sendiri kerana Allah Ta'ala telah memberi peruntukan kepadanya. Di antara pendapat mazhab ini ialah berikut tu. Jadi maknanya qadar ni asal daripada perkataan al-qadar. Jadi kita inilah yang dia berkatakan kita inilah yang membuat kerja. Itu dia katakan qadar itu macam Mu'tazilah. Mereka mengatakan kerja masa itu terjadi dengan kehendak dan kuasanya sendiri. Makna sekarang ni kan Tuhan beri kita otak, fikiran. Tuhan beri kita tenaga. Dan kita buat benda tu. Tuhan beri kita tenaga. Dan kita gunakan tenaga tu dan jadilah benda yang nak dibuat tu. Ini jadinya benda ni kenapa ni? Kerana usaha saya lah tu. Dan usaha saya tu Tuhan yang beri. Nampak? Macam okey lah tu. Betul lah tu. Tapi dia terus kata ini kerja saya. Jadi di sini seolah-olah Allah Ta'ala tak terlibat langsung dalam kerja dia. Ini yang salah ni. Kita ada usaha ikhtiar saja Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Dan kerja usaha ikhtiar kita tidak pula memberi bekas. Yang memberi bekas adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itulah yang kita pegang. Nampak sikit ya. Jadi dia silap di mana? Tuhan beri dia otak, Tuhan beri dia tenaga, dia buat dan benda itu terjadi. Jadi benda itu adalah atas kerja usaha dia sendiri. Seolah-olah tidak melihatkan perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang salah. Jadi kita kadang fikir macam itulah. Okay? Kita fikir macam itulah banyak. Siapa buat ni? Kita
Kita selalu kalau kita cakap macam tu kan, ni dead dan lah ni. Dead dan lah ni. Kalau tak ada dan tak jadi semua dah. Itulah dia. Qadariyah, Mu'tazilah orang. Itu akidah salah. Kita mesti bersandarkan Tuhan balik. Dengan izin Tuhan atau atas kehendak Allah Ta'ala, maka terjadilah ni semua. Atas kehendak Allah Ta'ala, maka terjadilah ni semua. Kita hanya usaha ikhtiar saja. Kalau Tuhan berkehendak, jadilah. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tak akan jadi. Macam tu jadi dia. Kan kita ada surau di sini. Kita rasa tu kehendak sebahagian daripada kita. Tak. Allah berkehendakkan surau ni terjadi di sini. Jadi ada dari kalangan kita ni yang berusaha. Cari dana, pergi sana, pergi sini. Itu usaha nama dia. Dan Tuhan nakkan jadi, maka terjadilah. Macam tu. Kena fikir macam tu. Bila kita fikir macam tu, kita selamat. Segala-galanya Allah. Kena fikir macam itulah. Hari-hari. Apa saja berlaku di kita, ingat, ini ketentuan Allah. Sampailah sakit, warning, apa sajalah. Semua ketentuan Allah. Jangan kita cuba libatkan diri kita saja. Tidak libatkan Allah. Itu. Antara pahaman dia. Yang pertama, manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendak dan kemahuannya sendiri. Kan? Manusia itu bebas ikut kehendak atau kemahuan mereka sendiri. Mana seolah-olah lepas daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Kita ni sentiasa di bawah kawalan Allah. Kalau Tuhan berkehendak, jadi. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tak jadi. Macam itulah. Kena fikir macam tu. Inilah dia akidah. Kalau kita silap meletakkan dia, kita akidah kita salah. Menyebabkan kita, keislaman kita terganggu lah. Rosak lah. Besok kita ke mana duduk. Bila akidah kita dah salah, walaupun sembahyang kita cantik, haji cantik, sedekah cantik, bila akidah salah, habis masuk neraka lah. Kunci dia. Itu sebab dalam, kalau kita ada iman yang betul, walaupun ibadat kurang, akan dikeluarkan daripada neraka juga. Pasal iman tu betul. Tapi kalau iman tu tak betul, samalah macam orang kafir. Duduklah selama-lama dalam neraka. So tauhid ni kena fahamkan betul-betul. Kalau tidak, masakan Nabi kita ajar tauhid di Mekah 13 tahun. Tauhid dia dengan ajar tu. Tak ada semayang pun, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada. 13 tahun. Sejak dia dilantik menjadi Rasul, tauhid tu lah. Tauhid. Dah pindah ke Madinah, barulah mula solat, puasa, zakat, haji. Tapi tauhid tu terus on lagi. Pada pentingnya tauhid ni. Dan tauhid ni pula kitab ni nipis ya. Kalau kita Arab ni. Berbanding fiqh, kitab dia tebal tu main. Tauhid nipis je. Tapi nipis, tapi berisi. Tu yang kita kena ambil tahu. Yang kita pula belajar tauhid ni, sejarah kita lah kan. Masa sekolah rendah tu belajarlah sikit kat sekolah kebangsaan, sekolah umum masa saya. Naik sekolah menengah dah kurang belajar tauhid, tak ada dah. Itu pun dalam pengetahuan Islam tu, tapi tu belajar pula tu untuk lulus pekso. Itulah dia. Lepas tu masuk alam pekerjaan. Lepas tu kita pun lupa lah ni semua. Habis. Dah sampai umur macam ni, orang pun jarang ajar tauhid ni sebenarnya. Saya ingat saya masa bekerja dulu, masuk kawasan sana, kawasan sini, saya pergilah. Setiap petang tu saya berjalan, pergi surau ni, pergi masjid ni, tengok orang ngajar. Bukan saya nak ngajar dah, tengok macam mana perkembangan umat Islam. Tauhid tak ada. Yang ngajar betul PK, tafsir, PK, tafsir. Tasawuf tak ada, tauhid tak ada, sikit je. Maksudnya saya katalah saya pindah ke Temeloh, contohlah. Duduk Temeloh 3 tahun. Jadi sebelum tu orang belum kenal kita lagi kan. Petang-petang tu kita pergi surau A. Buatlah macam kita orang luar lah.
sembahyang tu ikut apa ni, maghrib kita tunggu kan, apa dia orang buat. Tu je. Itu kita catat, oh sini. Tu pergi masjid sana pula. Pergi pula surau sanun, masjid sini. Tu lah. Saya pergi ke Lumut, macam tu lah. Pergi sana, pergi nak tengok. Jadi daripada apa yang saya perhatikan, ilmu ni orang tak ada ajar. Ustaz-ustaz pun tak nak mengajar pasal ilmu tauhid ni ilmu banyak gunakan akal. Bila gunakan akal ni kan susah orang nak fikir. Jadi orang malaslah mengajar. Jadi yang ngajar pun tak ada, yang belajar pun kurang. Kalau ilmu ni langsung hilang. Sama lah tasawuf. Langsung tak ada langsung. Macam itulah keadaan kita. Tapi balik semula, kenapa pula macam ni pula? Ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita bisa perhatilah keadaan. Okey, itu yang pertama, bebas buat apa dia nak. Yang kedua, mereka seterusnya percaya bahawa Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Nombor dua, Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir. Mana Tuhan tak menentukan kita berada di sini. Tuan-tuan dulu bukan orang sini. Jadi asal taman ni tak ada. Kita mungkin datang daripada lain-lain daerah dalam Negeri Sembilan, atau mungkin datang luar daripada Negeri Sembilan, dan kita beli rumah di sini dan duduklah di taman ni. Jadi siapa yang menentukan anda duduk sini? Dalam orang kalau Qadariyah ni, Allah Ta'ala tidak menentukan kedudukan kita. Atas kehendak kita lah kita pilih tempat ni. Jadi salah tak pandangan tu? Ada salah tu. Saya memang sengaja memilih tempat ini tempat tinggal saya. Ini tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Anda sudah lari akidah. Senang je. Jadi semua kena letakkan Allah. Allah yang menentukan saya tinggal di sini. Digerakkan saya untuk beli rumah di sini. Anda pun antara satu lain pun tak kenal masa tu. Dah duduk ke satu surau ni, barulah kenal. Kalau sekampung tu tahanlah sikit. Di sinilah kita berkenalan. Kehendak Tuhan juga tu, dia nak kita A kenal dengan B, B kenal dengan C. Semua kehendak Allah Ta'ala. Sampailah saya datang kemari. Ini ketentuan Allah Ta'ala juga. Kita tak boleh lagi lah. Fikirlah macam tu. Jadi kalau kita fikir macam tu, kita tak ada sakit jiwa. Kalau kita mengatakan ni, kita aku salah pilih lah. Kita salah pilih. Jadi kita kacau lah. Tak. Ini ketentuan Allah macam ni lah. Kita reda dan kita terimalah seadanya. Itu yang baik. Tinggal ada berlaku masalah, kita atasi. Usaha ikhtiar tadi. Terjadi ke, menjadi ke tidak, itu ketentuan Allah juga balik. Macam itulah. Segala-galanya Allah. Sakit, poning, nikah, kahwin, penyakit, semua Allah. Pengasas mazhab ini bernama Ma'bad bin Khalid Al-Juhni dan Ghayalan Ad-Dimashqa. Dua orang ya. Nama dia Ma'bad bin Khalid Al-Juhni dan Ghayalan Al-Dimashqa. Dimashqa tu orang Damsyik lah tu. Dikatakan bahawa yang mula-mula sekali memperkatakan qadar ini ialah seorang yang beragama Kristian yang memeluk Islam, tetapi kemudiannya masuk Kristian semula, dan dari pahamannya itulah diambil oleh Ma'bad dan Ghayalan itu. Nampak? Jadi pahaman qadar itu asal daripada seorang Kristian yang masuk Islam. Lepas tu dia keluar Islam balik, sebelum masuk Kristian balik. Pahaman inilah yang diambil dia Ma'bad dan Ghayalan. Maka berkembanglah dia. Itu adalah pahaman Qadariyah. Mana pahaman yang serupa dengan ni, kalau tak ada nama, ada nama dia Qadariyah. Jadi rugilah kita. Berarti kita mesti ada pengetahuan nak mengasingkan mana yang betul dan mana yang salah tadi. Kalau kita selanjar ya.
salah betul sama ya, tu susahlah kita. Kita nak gunakan ni sampai mati besok. Tu maksud dia tu. Okey. Kemudian berikutnya tu mazhab Jabariyah. Jabariyah ni kita sambung pula akan datang lah kan. Itu saja. Ada soalan? Silap kita habis, itu je lah. Silap pegangan, habislah kita. Habis kita tu maknanya lepas kita mati, kita susah lah. Itu dia. Hidup dalam dunia tak ada. Makan, minum kan. Semua Tuhan sediakan. Tapi susah kita kemudian. Okey. Boleh ya? Segala-galanya Allah. Tapi dia orang ni walaupun dia cakap macam ni, dia dalam Quran dia ada juga. Tapi cara dia mengolah Quran tu dah tak berapa kena lah. Dia satu sudut dia tahu. Dia tak tahu sudut lain. Akan datang saya cerita lah macam mana dia jadi macam ni. Okey. Kalau tak ada soalan, cukup sekat itu. Kita sambung pula akan datang. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.